pengetua cemerlang, pengetua guru besar cemerlang, guru besar penolong kanan, semua daripada PK1 hingga hukum dan juga PK petang kalau ada sahabat-sahabat saya, ketua bidang sains dan matematik terutamanya, dan semua ketua bidang daripada pejabat pendidikan daerah Tuaran. Terlebih dahulu ingin saya mohon maaf sekiranya kalau tuan-tuan nampak dan lihat daripada segi penampilan saya yang begitu santai pada petang ini, sebenarnya saya sedang bercuti. Jadi mohon maaf tuan-tuan dan puan sekiranya cara penampilan saya kurang enak di pandangan tuan-tuan dan puan. Saya ingin maklum bahwa saya sedang bercuti dan saya bersama dengan keluarga saya di daerah Tawau. Ya, jadi pada petang ini saya akan menyampaikan satu slot yang saya rasa amat mudah dan tumpuan kepada rakan-rakan guru sains PK1 ketua bidang sains dan matematik, dan mungkin juga kepada sahabat-sahabat saya yang ingin berkongsi kepada rakan-rakan lain selepas ini, yaitu virtual lab. Susah juga nak sebut tuan-tuan dan puan. Maklumlah kita ni bahasa Inggeris kita setakat yang ada saja, tetapi orang bilang kita sampaikan juga perkongsian ini kepada tuan-tuan dan puan supaya ia menjadi satu kenikmatan dalam perkhidmatan kepada tuan-tuan dan puan. Ya, jadi sekarang saya sedang membentang kepada tuan-tuan dan puan sekali lagi, apa yang saya sampaikan pada petang ini merupakan sedikit perkongsian daripada sahabat kita daripada Semenanjung lah yang berkongsi mengenai ini, kerana idea asal ini adalah daripada mereka. Di peringkat saya, bila saya buka, saya baca dan berdasarkan kepada pemahaman saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan, sekiranya ia menepati kepada apa yang dikehendaki oleh kementerian, sudah pastilah saya mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Sekiranya ia tidak menepati, tuan-tuan dan puan, lupakan dan tinggalkan saja ia di mana-mana. Ya, tinggalkan saja ia di mana bahwa apa yang saya sampaikan itu merupakan satu yang mungkin tidak penting di peringkat tuan-tuan dan puan. Tetapi kerana tugas dan fungsi pada petang ini, saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan untuk kesekian kalinya. Ya, saya rasa pengetua dan guru besar sudah pernah mendengar, tetapi rakan-rakan kita yang lain tidak pernah mendengar. Catch up plan simulasi amali, dalam bahasa Inggrisnya adalah virtual lab. Ini adalah satu tajuk yang disampaikan oleh sahabat kita, ya, yaitu satu orang guru cemerlang daripada Ipoh Perak, ya. Jadi saya pun tidak ubah kerana ini adalah idea daripada beliau. Saya hanya kongsikan semula berdasarkan kepada pembacaan dan pemahaman saya dalam bidang tugas ini, ya, berdasarkan kepada pembacaan dan pemahaman saya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, sekali lagi di dalam keadaan kita pandemik COVID-19 yang telah melanda kita sekian lama, ya, sekian lama merujuk kepada waktu bersekolah kita yang baru saja bermula 2 minggu lalu, sudah pastilah banyak KAK, kandungan asas kurikulum itu ketinggalan, ya, tertinggal. Ya, mungkin ada disampaikan oleh rakan-rakan guru kita, tetapi ada ketirisan mungkin itu daripada pendapat pribadi saya, tidak merujuk kepada mana-mana pihak. Ya, jadi kementerian dengan idea yang ada yang disampaikan kepada tuan-tuan dan puan pada hari ini merupakan satu kaedah untuk kita menyampaikan ilmu pelajaran itu kepada anak-anak murid kita. Sebentar tadi sahabat saya menyampaikan panjang lebar, ya, satu ilmu yang begitu baik, begitu bermakna mengenai PBL, yes, dan sepatutnya diikuti oleh pendekatan modular, pendekatan bertema dan pembelajaran terbeza, kerana di dalam kerangka kerja ini simulasi amali adalah tajuk yang terakhir. Ya, tuan-tuan dan puan, apakah itu simulasi amali virtual lab? Sebelum itu tuan-tuan dan puan, bila kita hadir ke sekolah, bila kita hadir itu maknanya saya lah hadir ke sekolah tuan-tuan dan puan-puan, bertanya dengan rakan-rakan kita sama ada sekolah menengah, sekolah rendah, sudah pastilah rumutan-rumutan, tidak juga lah rumutan, tapi pernyataan-pernyataan daripada rakan-rakan guru kita, terutamanya pelaksanaan eksperimen sama ada murid-murid kita bermula daripada sekolah rendah hinggalah sekolah menengah, dan fokus kita adalah kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM pada tahun ini, dan buat pertama kalinya dalam perubahan kurikulum kita 2021 punya kohort pelajar akan menduduki amali, tidak lagi menduduki kertas 3.
dalam mata pelajaran biokimia fisik, dan satu ketika pada masa sekarang anak-anak murid kita yang berada di tingkatan 5 juga akan perlu melaksanakan PK. Dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan sebelum ini juga, bagaimana rakan guru kita nak menyampaikan ilmu itu? Bagaimana anak-anak murid kita menerima, sedangkan amali merupakan satu gerak kerja hands-on. Anak-anak murid kita perlu berada di dalam satu lokasi, dibimbing oleh guru, dilihat oleh guru, dinilai oleh guru, disediakan bahannya oleh guru. Itu satu ketika. But tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saat ini ya, dan saat sebelum ini anak kita berada di rumah, ya, tidak berada di sekolah. Bagaimana rakan guru kita itu nak mengajar mereka amali? Bagaimana nak tahu eksperimen itu berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah satu kaedah yang diketengahkan oleh rakan sahabat kita sebentar tadi, dan hari ini saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya pasti tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru sains kita, rakan-rakan guru biokimia fisik kita di peringkat pejabat pendidikan daerah Tuaran telah dan sudah mengaplikasikan apa yang saya kongsikan pada hari ini kepada anak-anak muridnya. Jelas dan nyata. Ya, kerana berdasarkan kepada apa yang kita tinjau, apa yang kita nampak, apa yang dikongsikan di dalam grup, ya, dalam grup ketua bidang sains dan matematik, di dalam grup sains itu sendiri sama ada sekolah menengah virtual. Ini telah dikongsikan oleh rakan-rakan kita, dan satu ketika ada rakan kita yang buat di kawasan sekolahnya, dia buat di dalam kampungnya, dia rakam dan dia kongsikan dengan kita. Kredit kepada rakan-rakan kita yang berkarya sedemikian rupa. Masa singkat eksperimen yang perlu diganti banyak, apa yang boleh saya lakukan? Apakah cara yang berkesan untuk menedakkan murid kepada kemahiran amali? Bagaimana saya boleh melaksanakan eksperimen dan aktiviti yang ditetapkan? Bingung cikgu kita. Tapi ini hanyalah bayangan kita, ya. Tetapi sekali lagi saya nyatakan, gerak kerja guru-guru kita sudah jauh ke hadapan jika dibandingkan dengan apa yang saya ketengahkan pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu salah satu penyelesaian dalam catch up plan kita ataupun CAP adalah simulasi amali. Ya, apakah itu simulasi, tuan-tuan dan puan-puan? Ini iya. Saya tahu bahawa semua pengetua cemerlang, semua pengetua, semua guru besar, semua sahabat-sahabat saya yang hadir pada petang ini telah mengetahui dengan lebih jelas apakah itu simulasi. Menyerupai yang sebenar. Kita lakukan, kita buat, tetapi tidak berada di dalam keadaan itu. Di dalam keadaan itu betul atau tidak? Di dalam keadaan itu saya berada di rumah, tapi seolah-olah saya mengajar. Seolah-olah saya mengajar di dalam kelas itu, saya mensimulasikan PDP-C saya, tetapi saya di rumah, anak-anak murid saya di sekolah. Jadi simulasi dalam arti bahasa menyerupai yang sebenarnya. Dari dalam virtual lab ini, tuan-tuan dan puan, apa yang dikongsikan, apa yang divideokan, apa yang ada daripada rakan-rakan guru kita itu sebenarnya seperti menyerupai yang sebenarnya. Sekali lagi, menyerupai yang sebenarnya. Contohnya main peranan, permainan dan penggunaan modul. Inilah yang kita maksudkan pada perkongsian petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pula kaitkan simulasi dan amali, lakonan dan keadaan amali yang sebenarnya? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya jelaskan lagi sekali, saya kongsikan lagi sekali, tuan-tuan dan puan, untuk pejabat pendidikan daerah Tuaran, rakan-rakan guru sains, rakan-rakan guru biokimia dan fisik, daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah, begitu banyak telah berkongsi simulasi ini, virtual lab ini begitu banyak. Jadi, tuan-tuan dan puan, kredit kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat saya itu, Tania dan Sabas. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah ya? Bagaimana ya? Sudah pastilah dalam keadaan kita tidak hadir ke dalam kelas, rakan-rakan guru kita itu mencari satu aplikasi mengenai simulasi amali. Carilah di mana? Di dalam internet, sebagai contoh.
Ya, begitu banyak. Kalau kita menggunakan iPhone, kalau kita gunakan Samsung, type saja yang berkenaan dengan amali dalam topik KSSM yang ada itu, insya Allah ada. Oke, type saja di dalam Google itu. Uncle Google kita selalu panggil. Ataupun type saja di dalam YouTube itu, tuan-tuan dan puan. Ada saja ya perkongsian daripada rakan-rakan guru kita di seluruh Malaysia ini mengenai video-video yang berkenaan pengajaran dan pembelajaran ataupun amali yang ada di dalam topik-topik pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang sedang berjalan ini. Tuan-tuan dan puan, cari, dapatkan pesan. Sebenarnya ini just recall saja, just kita kongsikan just semula. Semua rakan-rakan guru kita sudah tahu ini. Kalau mereka menyatakan tidak tahu, itu bukan salah saya lah, ya. Saya nyatakan itu bukan salah saya, tetapi saya pasti semua sudah tahu. Cari saja apps, cari saja video di dalam YouTube dan juga pembelajaran teradun blended learning itu, ketiga-tiga ini kita gabungkan untuk simulasi amali tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, di dalam kesukaran kita tidak dapat hadir ke sekolah, di dalam kesukaran rakan-rakan guru kita tidak dapat melaksanakan amali itu di dalam kelas, di dalam makmal, tetapi guru-guru kita dapat berkarya satu dengan menghasilkan satu simulasi amali. Yang kedua, dapat mencari menggunakan apa apps pun mengenai amali di peringkat sekolah, dan rakan-rakan guru kita dapat mencari apa-apa video berkenaan dengan amali, dan juga rakan-rakan guru kita berkarya untuk mengajar pembelajaran teradun itu. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini dikongsikan semula mengenai perkara ini, walaupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah tahu, rakan-rakan guru kita sudah tahu, sahabat-sahabat kita sudah tahu, tetapi itulah yang mereka kongsikan daripada apps, daripada video dan sebagainya merupakan simulasi amali. Dan simulasi amali yang selalu saya buka gambaran yang sebenarnya dalam amali tersebut. Tidak ada ruginya, tuan-tuan dan puan-puan. Apa aplikasi simulasi amali? Contoh virtual lab apps begitu banyak. Ya, contoh satu. Acid dan base science tingkatan 2 dan kimia tingkatan 4, cari saja dalam aplikasi, tulis saja seperti mana yang ada di hadapan, terus terkeluar. Ya, dan bila anak-anak murid kita itu ataupun guru itu kongsikan seperti mana dalam apps ini, sama dengan sepatutnya amali yang dilaksanakan di dalam kelas, di dalam makmal. Ya, sudah pastilah tuan-tuan dan puan, bila rakan guru kita mengajar tajuk ini, dia tidak dapat hadir ke sekolah, anak murid kita tidak dapat hadir ke sekolah, tidak dapat bersedia di makmal, dia kongsikan ini, tetapi perlu ada follow up, follow through. Kalau sebelum ini, tetapi sekarang ini PDPC sudah bermula, anak-anak murid kita sudah bersekolah dalam masa sebulan, dalam masa 2 bulan yang terakhir nanti sebelum anak-anak kita menduduki peperiksaan, sebelum anak-anak kita mendapat TP yang terakhir, rakan-rakan guru kita mungkin follow up, follow through mengenai benda ini, ataupun mungkin ya dibuat secara amali sebenarnya di dalam. Ya, tetapi untuk kita selesaikan KEK itu tersebut, tuan-tuan dan puan, ini merupakan satu kaedah kita menggunakan virtual lab, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ini contoh-contoh. Jadi saya tidak akan kongsikan, tuan-tuan dan puan, kerana saya tahu dan sedar. Ya, rakan-rakan guru kita amat mahir dengan perkara ini. Itu apps. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sudah pastilah, ya, ialah video. Tadi apps mengenai semua amali. Semua amali tinggal rakan-rakan guru kita cari saja. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, mengenai video amali seperti yang dirakamkan oleh seorang guru kita di tepi sungai. Kalau tersilap maafkan saya. Dia kongsikan bagaimana satu perkara itu berlaku dan ia sama seperti apa yang berlaku sepatutnya di dalam amali sebenarnya. Sekolah rendah itu pada waktu ketika. Ya, dan kita juga tuan-tuan dan puan telah banyak acap kali kita kongsikan video-video
simulasi amali ini kepada rakan-rakan guru kita. Tidak kisahlah sekolah rendah, sekolah menengah yang akan menduduki peperiksaan SPM pun telah kita kongsikan begitu banyak. Begitu juga dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah melalui unit sains dan matematik, mereka kongsikan begitu banyak video simulasi amali ini. Tinggal rakan guru kita cari, tengok sesuai ataupun tidak. Ya, saya nak maklumkan begitu saja tuan-tuan dan puan. Pertama F, yang kedua video. Ya. Ini adalah contoh untuk tahun 6. Jadi saya tidak akan baca perkara ini kepada tuan-tuan dan puan. Yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan, dalam kesukaran kita, rakan-rakan guru kita telah banyak berkarya mengenai perkara ini. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, ini adalah video live ini. Tuan-tuan buka saja di dalam YouTube tersebut, dia akan tunjukkan simulasi amali ini seperti mana yang berlaku di dalam kelas sepatutnya. Kalau cikgu itu mengadakan amali dalam tajuk ini, faktor yang mempengaruhi kata transpirasi, video simulasi ini menunjukkan betul-betul apa yang berlaku. Tinggal cikgu itu tunjukkan sahaja. Tetapi sebagai, maafkan saya, guru biologi, sebenarnya saya sudah ingin melihat anak-anak murid itu secara hands-on melaksanakan amali ini kalau ada ruang dan peluang di masa-masa akan datang. Ini yang saya kongsikan hanyalah sebagai satu alternatif kita, catch up kita kepada mana-mana kurikulum asas yang tertinggal itu. Ya, kurikulum asas yang tertinggal itu kerana kita tidak dapat hadir di sekolah. Sedangkan perkara ini perlu diajar, perlu disampaikan. Anak-anak murid kita akan menduduki ini sebagai contoh. Kita kongsikan kepada mereka, kita kongsikan video itu dan kita kongsikan apa jua bentuk seperti mana asalnya amali tersebut. Tetapi sekali lagi saya sarankan, kalau ada ruang dan peluang terutama kepada anak-anak pelajar kita yang akan menduduki SPM dan amali pada bulan Februari nanti, mohon jasa baik ke bidang sains dan matematik, berilah mereka peluang seberapa banyak. Kerana kita sedar, sudahlah mereka tidak dapat hadir di sekolah dan mereka buat berjulung kalinya untuk kesekian kalinya akan menduduki amali ini, sudah pastilah banyak perkara yang mereka perlu mereka dapatkan ilmu. Walaupun kita tahu belajar sains itu ini, biokimia fisik ini mempunyai IQ yang tinggi, tetapi terkadang tunjuk ajar rakan guru biokimia fisik sains itu merupakan ilmu yang amat bermakna kepada mereka, kerana bila kita ajar mereka buat, ia akan masuk ke dalam satu kotak pemikiran yang kita kenali sebagai long term memory kognitif seseorang pelajar. Jadi sekali lagi teman-teman, ini hanyalah plan kita untuk catch up kita sebelum. Okey. Ini tuan-tuan dan puan seperti real juga kalau tengok video ini. Okey. Jadi yang ketiga tuan-tuan dan puan, di dalam kita dan capai ke tersebut, pembelajaran teradil ini jugalah sangat-sangat dipentingkan, sangat-sangat diperlukan kepada anak-anak murid kita, dan saya pasti rakan-rakan guru kita mengetahui sama ada dia mengajar secara online, secara offline, dan apa kaedah pun yang penting ilmu itu dapat disampaikan kepada anak-anak murid kita di peringkat sekolah. Okey, simulasi amali secara dalam talian dan luar talian melibatkan aktiviti hands-on dan menggunakan bahan yang ada di rumah tuan-tuan dan puan. Sebagai contohnya, satu ketika anak-anak murid kita melihat apa yang berlaku di dalam video, apa yang berlaku di dalam apps tersebut. Jadi dengan kemudahan yang ada mungkin di dalam rumah, anak-anak murid tersebut dia meniru, dia lakukan semula, dia simulasikan semula, dan akhirnya apa yang dia buat itu dapat tinggal di dalam kotak pemikiran dan dapat digunakan bila masa dia menjawab peperiksaan, bila dia masa meneruskan kehidupan dia. Itu yang dimaksudkan dengan
blended learning tersebut. Dan satu lagi yang mungkin saya nak kongsikan, gabungan Flip Classroom. Flip Classroom merujuk kepada besok kita mengajar hari ini. Besok sebelum-sebelumnya, ya, kita sebagai seorang guru telah memberikan tajuk, memberikan topik dan minta anak-anak murid kita itu baca, kaji, rujuk di mana-mana bahan mengenai tajuk, mengenai topik yang kita nak ajar itu. Dan bila hari kejadian di sekolah, kita tidak perlu lagi mengajar, tinggal kita berbincang, tinggal murid itu bentangkan, tinggal murid atau kumpulan itu bercerita mengenai isi kandungan di dalam pengajaran dan pembelajaran yang sepatutnya pada hari tersebut, tetapi anak murid itu bersedia lebih awal, yang dikenali sebagai Flip Classroom. Ya, Flip Classroom. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada simulasi ke amali di rumah, ini yang saya cuba sebut tadi, murid melihat, dia buat di rumah dia sendiri, tetapi sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah berada di PDP dan juga PDPC. Ya, PDPC, anak-anak murid kita berada di sekolah. Sekali lagi, bukalah, berilah ruang seberapa banyak kepada mereka untuk mengadakan amali ini. Walau bagaimanapun caranya, terutama, maafkan saya, bukan kita nak membelakangkan anak-anak murid daripada tahun 1 prasekolah hingga tingkatan 4, tetapi keutamaan kita adalah anak-anak pelajar kita yang berada di tingkatan 5, kerana mereka inilah gambaran gerak kerja kita sebagai guru di peringkat sekolah untuk menunjukkan reputasi kita yang sedikit tercalar pada tahun lalu apabila SPM itu jatuh, dan tahun ini dalam keadaan yang sama, adakah kita meningkat atau sebaliknya? Ini ruang dan peluang kita menambah baik. Bagaimana kita nak membantu anak-anak murid kita mencapai apa yang dikehendaki oleh anak murid kita, apa yang dikehendaki oleh ibu bapa dan seterusnya, apa yang kita kehendaki kepada kejayaan di peringkat sekolah itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa tidak perlu lagi saya bercakap panjang mengenai perkara ini. Yang penting, besok lab ini merujuk kepada anak-anak murid kita belajar amali melalui kaedah apps, dapatkan apps dan terus cari di dalam apps itu. Yang kedua, di dalam menggunakan video, dan yang ketiga dengan cara blended learning. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu datangnya daripada saya. Sekian, saya kembalikan kepada pengacara majlis. Dipersilakan.